Selamat sejahtera, apa khabar? Macam mana keadaan puan? Khabar baik, sihat je. Okey, sebelum kita mulakan sesi, saya nak buat sesi perkenalan dahululah. Saya memperkenalkan diri saya, nama saya Tan Jewi, boleh panggil saya Tan dan saya tidak kisah sama ada Puan Aida nak panggil saya Tan, Abang Tan ataupun Cik Tan lah. Jadi hari ini saya akan menjadi kaunselor untuk sesi kita. Sebelum kita mulakan, saya nak kenal dengan diri Puan lah. Boleh Puan nyatakan umur, nama, tempat tinggal Puan dan Puan bolehlah perkenalkan diri Puan. Suka hati dia je nak kau suruh panggil dia abang. Macam tak patut je kau nak panggil dia abang. Macam bayi-bayi adik kau je dia ni. Alah, dia nak bermesra je tu. Janganlah ambil serius sangat. InsyaAllah dia profesional dan boleh bantu kau. Okey, baik. Nama saya Aida Mardia. Boleh panggil saya Aida. Saya berumur 30 tahun. Saya berasal dari Kaum Badak, Terengganu. Saya bekerja sebagai personal assistant di Han Ho Enterprise di Kuala Lumpur. Okay, lepas tu saya panggil Encik Kaunselor ni Cik Tan je lah. Sebab saya rasa macam tak selesa dengan panggil abang tu. Sebab saya rasa cik ni lelaki yang saya tak kenal lagi pun. Ni adalah kali pertama kita berjumpa. Lepas tu saya rasa Cik Tan ni lebih muda daripada saya dan tak sesuai lah untuk saya panggil abang. Saya juga rasa macam tak profesional lah untuk sesi kaunseling ni. Baiklah, terima kasih atas teguran tersebut Puan Aida dan terima kasih atas maklumat tersebut. Pertama sekali saya minta maaf lah. Jadi sekarang ni kita akan mulakan sesi lah. Jadi Puan jadi saya akan berikan sedikit penerangan mengenai sesi kita. Jadi sesi ni saya akan jalankan sebaik mungkin dan seprofesional yang boleh dalam membantu Puan Aida. Maka di sini juga saya berperanan sebagai kaunselor dan Puan Aida sebagai klien saya. Jangan risau, dalam sesi ni kita akan di bawah atas kerahsiaan, iaitu saya tidak akan membawa mana-mana isu yang telah diceritakan dalam sesi ini keluar, iaitu tetapi akan tiga perkara ini, iaitu kalau jika membahayakan Puan Aida, membahayakan saya sebagai seorang kaunselor dan Puan Aida sebagai klien saya dan orang sekeliling Puan Aida, maka saya akan bawa sesi ini kepada pihak yang lebih arif lah. Jadi sesi ini adalah sesi pertama kita Puan Aida. Baiklah, terima kasih. Saya faham. Okey, baiklah Puan Aida. Sebelum itu ada apa-apa soalan lagi yang nak ditanyakan kepada saya mengenai sesi ini? Boleh, mampu ke dia faham kau? Dia ni dah lah lelaki. Lepas tu nampak macam gatal je. Mesti dia akan berbeza pendapat dengan kau. Pemikiran lelaki dengan perempuan mana sama? Mesti dia akan fikir kau ni perempuan yang complicated, sensitif. Benda kecil pun nak besarkan. Boleh ke dia nak handle masalah kau ni? Maaf ya Encik Tan, saya nak tanya, okey ke kalau Encik Tan ni handle kes saya? Sebab saya lihat Cik Tan ni seorang lelaki dan saya pula seorang perempuan. Jadi saya takut ada perbezaan pendapat lah antara kita berdua. Selain itu, saya juga sebelum ni masa saya menghadiri sesi kaunseling, saya akan berjumpa dengan kaunselor perempuan. Dan kebanyakan kawan saya yang lelaki lah, mereka akan berjumpa dengan kaunselor lelaki pula. Jadi saya takut macam saya rasa kekok untuk berkongsi masalah dengan Encik Tan. Tak apa Puan Aida, saya jangan risau perkara tersebut. Saya akan handle sesi ni secara profesional yang boleh. Saya juga akan sentiasa mengikuti etika dalam sesi kaunseling seperti mana saya beritahu awal tadi. Saya juga akan berpegang kepada etika kerahsiaan, etika kaunseling, dan pada konsep ini juga saya nak ceritakan bahawa walaupun saya seorang lelaki tetapi saya tidak akan memihak kepada mana-mana pihak dan saya akan bersikap terbuka, neutral dan tidak memiliki stereotip terhadap mana-mana jantina lah Puan Aida. Jadi oleh itu Puan Aida, saya rasa kalau Puan Aida tak ada masalah, Puan Aida boleh teruskan sesi ini. Jadi jika Puan Aida juga tak ada apa masalah lagi, mungkin Puan Aida boleh ceritakan apa masalah yang ingin dikongsikan kepada saya. Tak apa Aida, teruskan je bercerita. Percaya je, kaunselor ni walaupun dia lelaki, sampai bila kau nak pendam perasaan dan masalah ni? Aku yakin lelaki ni boleh bantu kau. Ya je. Dia ni lelaki. Kau kena ingat dia lelaki mesti dia takkan faham punya perasaan kau. Sedangkan kawan kau yang perempuan pun tak faham perasaan kau. Tambah pula dengan lelaki ni. Baiklah Encik Tan, terima kasih atas penerangan tersebut. Saya akan cubalah untuk berkongsi masalah saya tu.
saya juga akan percayalah pada Encik Tan walaupun kita ni berbeza. Maknanya walaupun Encik Tan ni lelaki dan saya perempuan. Okay, sekarang ni masalah saya hadapi, saya berasa serabut dengan persekitaran di tempat kerja saya. Jadi disebabkan masalah ini memberikan sedikit tekanan kepada diri saya. Oh, begitu Cik Aida. Terima kasih kerana mempercayai saya. Okey, jadi apa yang saya dapat, Cik Aida, Puan Aida sangat tertekan dengan persekitaran kerja Puan Aida. Jadi, mengapa perkara ini berlaku Puan Aida? Teruskan Aida, cerita je semua masalah kau. Ya, saya sedikit tertekan dengan persekitaran kerja saya. Lagi-lagi dengan bos saya tu. Dahlah tempat kerja saya tu majoritinya Cina. Bos saya juga seorang Cina. Jadi saya macam mengalami berapa masalah lah disebabkan keadaan ini. Saya juga pernah mengalami masalah macam hari itu saya punya syarikat ada buat jamuan. Lepas tu mereka ni tak menjaga sensitiviti saya sebagai seorang Melayu yang beragama Islam dekat sana. Okay, disebabkan majoriti saya punya rakan kerja dekat tempat kerja saya tu Cina, jadi syarikat saya tak sediakan tempat untuk saya solat. Jadi menyebabkan saya ni terpaksa mencari tempat solat yang jauh daripada tempat kerja saya. Lepas tu pula, bos saya ni bagi masa yang singkat untuk saya rehat. Maknanya saya terpaksa bahagikan masa yang singkat itu untuk solat, untuk makan. Jadi saya pun terpaksalah ambil masa yang agak lama. Dan disebabkan masalah itu, saya terpaksa menggantikan masa yang saya ambil itu dengan kerja lebih masa. Baik Puan Aida, faham perkara tersebut? Dia boleh faham ke? Dia ni bangsa Cina tau. Mesti dia memihak kepada bangsa Cina tau. Bos kau, rakan-rakan kerja kau. Alah, dia nanti mesti dia fikir kau ni rasis dekat bangsa Cina. Kaunselor ni mesti dah pernah handle masalah bangsa lain sebelum ni. Mesti dia dah ada banyak pengalaman dalam sesi kaunseling macam ni. Cik Tan ni faham ke masalah saya? Saya takut Cik Tan akan memihak kepada rakan sekerja dan bos saya je. Sebab Cik Tan kan satu bangsa dengan bos saya. Ya, saya faham. Jangan risau Puan Aida, saya tidak akan memihak kepada mana-mana perkara. Jadi di sini saya memahami bahawa Puan Aida mempunyai masalah yang besar di tempat kerja, iaitu pertama saya memahami bahawa ada masalah dengan persekitaran kerja dan keduanya Puan Aida juga mempunyai masalah untuk beribadat di tempat kerja. Dan yang ketiga, Puan Aida terpaksa bekerja lebih masa untuk menggantikan waktu rehat yang digunakan masa beribadat. Jadinya apa kesan yang Puan Aida rasa terhadap perkara ini terhadap kehidupan Puan Aida? Baiklah Encik Tan, terima kasih kerana memahami saya. Jadi perkara ini memang memberikan masalah kepada saya. Okay, first kali saya berasa tidak selesa apabila saya berada di tempat kerja. Dan yang keduanya saya mengalami masalah rumah tangga saya yang mana saya tak dapat menguruskan rumah tangga saya dengan baik dan ianya memberikan kesan kepada suami saya. Perkara masalah ni berpunca disebabkan kerja lebih masa yang saya terpaksa lakukanlah untuk menggantikan waktu saya ambil untuk solat tu. Baik. Di sini saya lihat bahawa Puan Aida ada dua masalah besar, iaitu yang pertama iaitu perhubungan dengan keluarga Puan Aida, terutamanya dalam keadaan suami Puan Aida balik awal tetapi Puan Aida pula balik lambat. Dan itu saya melihat bahawa ada kelemahan yang membuatkan diri Puan Aida berasa Puan Aida tidak dapat menguruskan rumah tangga dengan baik. Kedua-duanya saya lihat bahawa adalah berkaitan kepada keadaan Puan Aida dengan keadaan kerja Puan Aida. Sekejap Aida, kau tak terfikir ke dia ni macam tak memahami keadaan kau lagi? Dari cara dia cakap, aku tengok dia ni macam tak berumah tangga lagi. Boleh ke dia faham keadaan kau dengan suami kau? Cara dia cakap aku yakinlah dia ni memang bujang lagi Aida. Boleh percaya ke? Teruskan Aida, dah separuh sesi dah ni. Mesti dia bersungguh untuk bantu kau. Aku percaya bahawa kaunselor ni ada cara untuk bantu kau. Betul Encik Tan, saya mengalami kedua-dua masalah tersebut. Baiklah Puan Aida, jadi apa masalah paling utama dalam keadaan Puan Aida ni?
Aida, aku rasa dia ni memang tak boleh faham kau. Dia ni mesti bujang lagi. Mana ada pengalaman dalam nak menguruskan rumah tangga kalau macam muda macam ni. Percayalah dia tak akan faham keadaan kau yang bekerja, yang ada laki semua. Alah, Saya merasakan bahawa antara masalah yang paling besar adalah masalah rumah tangga saya lah. Okay, sebab saya rasa macam kerja saya ni menyebabkan saya kurang prihatin terhadap suami saya. Dan saya juga sentiasa balik lambat. Jadi bila saya balik lambat, saya tak dapat nak menguruskan rumah tangga saya tu dengan baik. Tapi saya rasa macam tak yakin pula dengan Cik Tan. Boleh ke Cik Tan faham masalah saya ni? Sebab saya rasa macam Cik Tan pun boleh berkahwin. Dan boleh ke Cik Tan memahami masalah saya ni? Cik Tan pun saya nampak macam masih muda dan tidak pengalaman dalam pengurusan rumah tangga. Tidak berapa Puan Aida. Saya memahami perkara tersebut. Walaupun saya masih muda dan tidak berkahwin lagi, akan tetapi saya ingin ceritakan sedikit bahawa dalam sesi kaunseling ini mempunyai kemahiran dan teori yang boleh digunakan dalam kaunseling untuk membantu Puan Aida dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Jadi Puan Aida tidak perlu risau, saya akan cuba sehabis baik dalam membantu dan membimbing Puan Aida untuk mendapatkan jalan pencaharian bagi isu Puan Aida. Jadi di sini tiada masalah untuk Puan Aida juga untuk tidak mahu membincangkan isu ni. Jika Puan Aida tidak yakin dengan saya, dengan keadaan saya, tak apa. Tetapi Puan Aida juga boleh membincangkan isu lain ataupun masalah yang Puan Aida rasa. Saya lihat tadi ada masalah yang Puan rasa tidak selesa dengan persekitaran kerja Puan Aida tersebut. Okey, saya faham perkara ini. Kalau begitu, saya rasa macam saya nak pilih untuk membincangkan isu berkaitan dengan masalah persekitaran kerja saya lah. Okey, baik. Maka tiada masalah Puan Aida. Sebab maka itulah matlamat sesi kita. Kita dapat lihat bahawa Cik Aida nak menyelesaikan permasalahan di tempat kerja Puan Aida. Jadi saya lihat bahawa permasalahan tersebut adalah Puan Aida tidak merasakan keselesaan dengan persekitaran kerja Puan Aida. Puan Aida juga mempunyai pelbagai masalah dengan di tempat kerja, antaranya seperti keadaan majoritinya Cina, Puan Aida tidak memahami keperluan Puan Aida untuk beribadat dan sebagainya. Jadi betul ke? dia ni asyik ulang je. Apa yang kau cakap dia ulang. Apa yang kau cakap dia ulang. Dia ni faham ke tak? Kalau asyik ulang, bila nak habisnya? Haida, dia ulang untuk dapat kepastian. Dia mesti nak pastikan kau sentiasa peka semasa sesi dan dia juga peka dengan permasalahan kau. Ya betul Encik Tan, saya mengalami masalah tersebut ketika saya berada di tempat kerja saya. Jadi Puan Aida setakat ni ada perkara-perkara yang Puan Aida dah lakukan untuk masalah ni tak? Lah, dia tanya kau pula Aida. Kau datang sini nak dapatkan penyelesaian, bukan nak tahu apa yang kau dah buat waktu dulu. Yang lepas tu lepas je lah. Kenapa Encik Tan nak tahu perkara yang saya dah lakukan? Saya hadir ke sesi kaunseling ni untuk dapatkan penyelesaian mengenai masalah saya ni. Lagipun tak ada perubahan pun apa yang telah saya lakukan sebelum ni. Tidak Puan Aida. Puan Aida jangan salah faham. Saya bertanya perkara ini adalah untuk mendapatkan kepastian dan kita perlu juga melihat perkara-perkara yang Puan Aida telah lakukan dan di sini mungkin perkara itu boleh dilakukan penambahbaikan dalam perkara yang Puan Aida telah lakukan. Jadi tujuan saya bertanyakan perkara tersebut adalah untuk kita sama-sama melihat, mengkaji balik dalam mencari jalan penyelesaian terbaik untuk saya bantu Puan Aida dalam menyelesaikan masalah. Ya Haida, mungkin itu cara dia. Kan dia dah bagi tahu tadi, dalam kaunseling ni ada cara tertentu, teori tertentu. Kalau kau tak yakin dengan kaunselor, macam mana dia nak bantu kau selesaikan masalah? Kau mesti yakin dengan diri kau dan juga kaunselor ni. Yelah tu Aida, betul ke? Cakap pandai je dia ni. Baiklah. Maafkan saya Cik Tan sebab saya agak beremosi sebentar tadi. Sebabkan Tak saya apa. ni rasa macam tertekan lah dengan masalah yang saya alami tu. Tidak mengapa Puan Aida, tiada masalah. Saya faham dengan keadaan dan perasaan Puan Aida. Jangan risau dengan perkara tersebut Puan Aida.
Kalau macam tu tak apalah. Okay, antara langkah yang pernah saya lakukan, banyak jugalah saya telah lakukan. Macam contoh, saya pernah minta izin dengan bos saya untuk puluhan awal sebab saya beritahulah sebab saya ni nak urus rumah tangga saya lagi. Selain tu juga saya pun pernah minta izin untuk keluar, untuk minta waktu lebih supaya saya dapat solat dengan tenang. Hmm. Oh baik, Puan Aida. Saya nampak di sini ada tindakan yang Puan Aida telah lakukan seperti berjumpa dan berbincang dengan bos Puan Aida dengan berkenaan dengan masalah ni. Jadi bagaimana pula dengan reaksi bos Puan Aida? Ya Aida, teruskan bercerita. Bagi tahu je semua masalah kau tu dekat kaunselor. Okay, jadi bila saya macam bincang lah dengan bos saya ni, saya minta dengan dia macam ubuk saya lah. Dia kata macam dia nak potong gaji saya kalau saya stay juga nak pulang awal, dan dia juga macam bagi amaran kepada saya yang saya akan dikenakan tindakan tata tertib kalau saya langgar arahan dia. Jadi bagaimana pula dengan reaksi Puan terhadap perkara tersebut, berkenaan perkara tersebut lah? Weh, apa pula nak tahu reaksi kau? Tak ada kena-mengena kot dengan nak selesaikan masalah ni. Macam tak ada function je datang sesi ni. Menyampah pula aku dengan kaunselor ni. Saya tak tahu nak buat macam mana. Saya tak dapat fikir. Baik, saya faham perkara tersebut. Tidak mengapa Puan, mungkin Puan boleh beritahu saya tindakan Puan terhadap perkara tersebut. Saya tak dapat fikirlah dengan baik. Dan saya tak dapat membuat keputusan untuk perkara tersebut. Sebab saya rasa macam tertekan sangat dengan masalah saya ni. Saya juga takut kalau macam tindakan saya ni akan memberi kesan kepada kehidupan saya. Jadi di sini Puan Aida dah lakukan bermacam-macam perkara dalam menangani masalah ni sendiri, dan saya lihat bahawa keadaan ni membuatkan Puan Aida tersepit dalam dua perkara, dan Puan Aida sangat merasa tertekan dalam membuat keputusan, betul lah. Kaunselor ni dari tadi duk ulang benda yang sama je. Tak settle-settle. Macam tak ada function je datang sesi ni. Better balik tidur. Ya betul Encik Tan. Memang keadaan saya begitu. Dan saya rasa macam bila saya hadir ke sesi kaunseling ni, bolehlah bantu saya. Tapi saya nampak macam tak ada jalan penyelesaian pun. Ya Puan Aida, tak mengapa. Bagi saya, kita tak perlu terburu-buru. Sesi kaunseling mempunyai beberapa sesi lagi pada masa akan datang. Jadi semuanya saya akan cuba membantu Puan Aida untuk berfikir dengan baik dalam menyelesaikan masalah dan dalam penyelesaian terbaik untuk menyelesaikan masalah Puan Aida. Kalau bagaimanapun untuk sesi pertama ni kita cuba dulu untuk meneroka masalah dalam diri Puan Aida. Boleh? Lambat lagi lah nak selesaikan masalah kau Ida. Nak teroka dah, nak teroka ni lah, apalah. Dah lah kau ni sibuk dengan kerja. Aida, betul lah tu apa yang kaunselor ni cakap. Mana boleh terburu-buru untuk selesaikan masalah. Oh baiklah Encik Tan. Maafkan saya sebab saya bersikap kasar tadi. Sekarang ni saya dah faham apa yang diperlukan dalam sesi kali ni. Ya betul Puan Aida. Jangan risau Puan Aida. Saya sentiasa cuba yang terbaik untuk bantu Puan Aida, untuk membantu membimbing Puan Aida dalam menyelesaikan masalah yang dibawa Puan Aida dalam sesi kali ini. InsyaAllah. Betul ke? Dia boleh tolong. Entah-entah dia merepek juga waktu next session. Aida, jangan macam tu. Kita kena percaya kat kaunselor ni. Dia mesti dah ada pengalaman dalam menjalankan sesi sebelum ni. Lagipun, dia mesti tahu perkara yang dilakukan ni. Baiklah Encik Tan, saya faham. Saya mengharapkan Encik Tan dapat membantu saya dalam menyelesaikan masalah ni. Ya Puan Aida. Jadi saya lihat jam kini menunjukkan bahawa sesi kita hampir tamat. Oleh itu sebelum kita menamatkan sesi, saya ada sedikit tugasan untuk Puan Aida hari ini, kerana saya merasakan bahawa perkara ini adalah satu keperluan untuk Puan Aida, untuk membantu Puan Aida dalam membuat keputusan, sebab pada permasalahan dan saya telah teroka tadi dan telah ada tindakan, cuma belum ada
keperluan dalam membuat keputusan tersebut. Jadi saya bagi satu tugasan ni. Dah lah masalah tak selesai lagi. Ada tugasan pula. Kaunselor ni dia tahu tak yang kau ni banyak kerja. Nak bagi tugasan pula ingat kerja sekolah. Dah lah Aida, kau je nanti. Aida, jangan begitu. Kau kena faham bahawa setiap yang disuruh oleh kaunselor tu mesti ada kebaikan untuk kau. Aku yakin bahawa kaunselor ni memang sehabis baik untuk bantu kau. Maaf ya Encik Tan, saya tak faham apa tu tugasan yang saya kena buat. Bukan ketugasan itu nanti akan menambahkan beban saya? Bukan ketugasan akan menyebabkan saya bertambah tertekan? Puan Aida jangan salah faham. Tidak Puan Aida. Saya memberi tugasan ni kerana ia adalah satu kaedah ataupun intervensi dalam sesi kaunseling Puan Aida. Intervensi pula. Tadi tugasan, sekarang intervensi. Makin merepek ni aku rasa. Banyaklah tu intervensi dia. Maksudnya saya ada dua benda dah saya kena buat ni Encik Tan. Satu tugasan, satu intervensi lah ni. Bukan begitu Puan Aida, satu saja. Tidak mengapa, bagi saya terang dahulu ya. Tugasan yang saya berikan ni adalah dalam satu bentuk homework. So homework ni adalah tugasan lah. Di mana awal sesi tadi kita telah meroka satu permasalahan Puan Aida dan Puan Aida pun telah bersetuju untuk kita bersama menemukan dalam permasalahan, iaitu terdapat permasalahan di persekitaran kerja Puan Aida. Maka tindakan terdahulu ada dilakukan sesuatu untuk berjumpa dengan dan berbincang dengan bos Puan Aida, betul. Jadi berdasarkan perceritaan Puan Aida bahawa Cik Aida tidak tahu untuk membuat keputusan berdasarkan perbincangan tersebut. Maka di sini saya ingin memberi satu kaedah dan satu ia berbentuk tugasan di mana Puan Aida kita akan dapat membuat penilaian sendiri dengan menaraikan kebaikan dan keburukan daripada hasil yang perbincangan dan keputusan yang dilakukan Puan Aida dan bos Puan Aida. Jadi perkara yang perlu Cik Aida lakukan adalah Puan Aida ambil satu kertas A4 dan dibahagikan kepada dua. Maka sebelah kanan Puan boleh tuliskan kebaikan dan sebelah kiri pula Puan boleh tuliskan keputusan berdasarkan keputusan yang ada dan hasil perbincangan dengan bos Puan Aida. Aduh, kenapa nak kena fikir pula? Merepek gila. Aida, baguslah tu. Perkara ni mesti buatkan kau berfikir dengan baik dan lebih terbuka untuk menyelesaikan masalah. Maaf, saya nak tanyalah. Apa manfaat yang saya dapat daripada perkara ni? Jadi lepas saya senaraikan tu, saya kena buat apa? Baiklah Puan Aida, saya memberi tugas saya ini adalah untuk membantu Puan Aida mengenal pasti dan menganalisis keburukan dan kebaikan, disebabkan saya lihat bahawa Puan Aida rusing dengan keputusan yang seharusnya dilakukan Puan Aida dalam perkara ini juga akan juga membantu Puan Aida meluaskan lagi pemikiran dan membuka pemikiran Puan Aida dalam membuat sesuatu keputusan. Maka perkara ini adalah satu kaedah yang terbaik untuk Puan Aida waktu ini. Maka nanti lepas Puan Aida telah menyelesaikan perkara tersebut, iaitu kebaikan dan keburukan tentang tawaran yang diberikan oleh bos Puan Aida, maka pada sesi akan datang kita akan sama-sama menilai. Dan saya akan bantu juga membimbing Puan Aida untuk menilai sama-sama adakah tawaran tersebut memberi manfaat ataupun tidak jika Puan Aida menerima ataupun menolak tawaran tersebut. Faham ke Puan Aida? Kan aku dah cakap, mesti ada manfaatnya. Kau tak nak percaya. Aku dah tahu kaunselor ada cara dia tersendiri untuk bantu kau. Baiklah Encik Tan, saya faham perkara tersebut. Terima kasih atas penerangan tersebut. Okay, sekarang ni saya pun rasa macam lebih semangat lah sebab Encik Tan pun bersungguh untuk bantu saya. Okey. Baiklah Puan Aida, sama-sama, tak ada masalah. Saya kalau macam tu itu memangnya tugas saya. Saya melihat jam di dinding pun dan menunjukkan bahawa sesi kita hampir tamat. Itu mungkin kita boleh menamatkan sesi pada hari ini Puan Aida. Ya Encik Tan, saya pun rasa begitu. Saya amat bersetuju untuk menamatkan sesi pada petang ini.
Okey, baiklah Puan Aida, kalau begitu urusannya saya ingin bahas kembalilah sesi kita di awal sesi tadi. Kita telah melakukan sesi satu pengenalan, saya berkenalan dengan Puan Aida pun berkenalan dengan saya, dan keduanya kita melihat bahawa matlamat sesi kita hari ini adalah untuk meroka masalah Puan Aida untuk kita dapat lihat bahawa kita dapat mengenal pasti masalah yang ada dua masalah, iaitu masalah yang pertama adalah berkenaan dengan persekitaran kerja Puan Aida sehingga memberi ketidakselesaan kepada Puan Aida dalam persekitaran tersebut, dan juga Puan Aida mengalami masalah dengan bos Puan Aida, dan ini adalah masalah paling utama dalam persekitaran kerja Puan Aida. Manakala yang kedua disebabkan ada beberapa perkara yang menjadi isu kepada di dalam persekitaran kerja, dan ia memberi pengaruh kepada keadaan rumah tangga Puan Aida. Walau bagaimanapun kita seperti Puan Aida setuju untuk pada sesi yang seterusnya untuk meneroka lebih kepada masalah pertama, iaitu masalah tentang persekitaran kerja. Maka untuk melakukan penyelesaian dan penerokaan pada sesi akan datang, saya berikan satu tugasan kepada Puan Aida untuk menyenaraikan kebaikan, keburukan daripada tawaran yang telah diberikan oleh Puan Aida daripada hasil pembincangan daripada Puan Aida sendirilah. Walau bagaimanapun tiada pasangan untuk tugasan ini, ia adalah cuma satu kaedah untuk kita terus meneroka pada sesi akan datang. Maka ini juga dilakukan untuk membantu kita sama-sama untuk meneroka pada sesi akan datang lah, seperti saya cakap tadi. Okay, itu saja. Baiklah, saya faham. Terima kasih Encik Tan. Sama-sama Puan Aida. Oleh itu saya rasa kita akan menamatkan sesi kita pada hari ini, dan kita akan berjumpa pada sesi akan datang lah Puan. So itu saja pada saya. Sekian, terima kasih Puan. Ya baik, kita jumpa pada sesi akan datang. Terima kasih sekali lagi Encik Tan. Sama-sama Puan Aida.